Okay, so itu 311 tu nanti nak menentukan dia macam kena PCB dan sebagainya kan. Okay. So untuk yang bisnes ni Nasrul, dia akan bila mana kita buat bisnes, apa sahaja income bisnes yang kau buat tu kena declare. Betul. Itu kita advice kita sebab dia adalah bisnes. So nanti dia kena combine dengan income dia yang gaji cikgu tu lah. Betul lah. Jadi maksudnya walaupun tadi saya cakap kan, walaupun sekecil mana pun dia punya side income tu, dia kena declare. Sebab mungkin dia punya pendapatan daripada bekerja sebagai cikgu tu dah hujung-hujung nak kena cukai dah. Jadi bila tambah sikit, mungkin tambah RM15, tak layak dia kenakan cukai. Daripada jual aiskrim tadi. Daripada jual aiskrim tu. Dia apa namanya, pendapatan tu sebulan je. Lepas tu dia tak jual lah. Tapi RM15 tu menjadi punca kepada dia punya income tu melebihi threshold yang layak dia kenakan cukai. Jadi dia kenalah declare include sekali dengan pendapatan perniagaan tu. Sebab kalau tak, dia tersalah lapor. Lebih kat sini kita nak ajak semua taxpayer yang mana bukan kita nak mengajar untuk semua orang lari ataupun salah lapor pendapatan. Kita nak semua orang be true to themselves jugalah sebenarnya. Sebab bila dia orang laporkan semuanya ataupun dia laporkan apa-apa pendapatan dia, doesn't mean that pendapatan tu atau pendapatan yang dia terima tu layak dia kenakan cukai. Mungkin macam Hafiz cakap tadi, mungkin dia layak dapat refund lagi sebenarnya daripada dia punya declaration tu. Jadi dia masukkan, dia campurkan je semua. Kita dah benarkan je tadi, kalau apa-apa related kepada bisnes, kita benarkan tolak segala belanja-belanja dia tu, masukkan bersih saja, campurkan dengan pendapatan dia punya penggajian. Jadi daripada amount tersebut dapat lagi tolak pelepasan yang layak, dan lepas tu baru kita dapat pendapatan bercukai lah. Daripada pendapatan bercukai tu baru kita tengok dia punya julat pendapatan pengiraan cukai tu sama ada layak ataupun tidak, sama ada amount tersebut bercukai ataupun tidak. Kalau bercukai, tolak lagi dengan PCB yang telah ditolak oleh majikan pada tahun sebelum tu. Sepanjang tahun 2024, macam Hafiz bagi example tadi tu, kalau dia punya PCB tu tinggi, dapat refund. Jadi kalau kita letak satu penanda RS contoh macam gaji dia 3,000, akan kenakan 3 kemudian dicampur bisnes kering, kita letak satu benchmark contoh 3,500, dia tak ada spesifik. Macam Hafiz cakap tadi lah, kita tak boleh nak bagi one specific finite amount. Sebab macam aku dengan Hafiz tak sama. Aku mungkin ada family, Hafiz tak ada family. Bergantung pada betul. Tapi dia untuk pengenaan cukai tu dia ada julat income dia. Julat dia. Dia ada julat income dia banyak. So kalau kita share kat sini, tapi cara kau nak dapatkan kalau pergi masuk kat ini website. So kita tak boleh bagi semua, kita nak kau buat kerja juga. Cara nak dapatkan info, pergi kat website kita www.hasil.jobvidinvoice, semua kita dah sumbat dalam tu. Cari julat income berapa? Cikgu bagi homework. Cikgu bagi homework. Kalau share sampai ke Isyak pun. Kau tak tahu malas nak cari. Jumpa bila belum? Boleh sila. Okay, next question. Next question. Masuk pasal rebate. Boleh? Macam mana arti kata rebate ni sebenarnya untuk mudah nak faham?